Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So seperti korang semua tahu yang Apple perkenalkan semula model Plus untuk 14 series. Dan kalau kita nak tengok balik, model Plus ni dia bermula daripada iPhone 6 series pada tahun 2014 dan sampailah yang terakhir iPhone 8 Plus. Dan masa tu memang model Plus adalah antara model iPhone yang paling hebat sekali dengan features kamera, bateri yang lebih tahan dan juga size screen yang lebih besar. Tapi last memang sampai iPhone 8 Plus saja, dan after that memang dah tak ada model Plus sebab diorang gantikan Plus kepada Max. So Max pula menggantikan phone yang bersaiz lebih besar, bateri lebih tahan lama dan juga features kamera yang lebih advance. Sampailah sekarang ni Apple masih mengekalkan model Max dan Apple kembalikan semula model Plus untuk iPhone 14 series menggantikan iPhone 13 mini. Masa Apple umumkan iPhone 14 dan juga 14 Plus, memang ramai jugalah kecewa dengan basic model tu sebab tak banyak perubahan yang drastik, dan memang ramai jangkakan yang 14 Plus tu especially akan flop teruk, which is memang tak ada sambutan lah. Dan sekarang ni memang benda tu sedang terjadi untuk 14 Plus. Berdasarkan news terbaru, memang banyak menyebut bahawa Apple memang tak jangka yang iPhone 14 Plus punya permintaan sangat rendah. Dan paling terbaru adalah Apple memberhentikan production untuk 14 Plus berdasarkan sumber yang boleh dipercayai lah. Tapi bukannya official statement Apple sendiri. Dan aku tak rasa Apple akan keluarkan official statement pasal perkara ni. Apple juga dilaporkan mahu menilai semula untuk pengeluaran iPhone 14 Plus. Dan news ni memang benda yang agak negatif jugalah untuk model yang terbaru tu. Sebab dah lama Apple tak keluarkan model Plus, tapi tahun ni baru keluarkan model Plus. Nampaknya macam flop kan kalau nak bandingkan dengan 13 mini before this. Mini ada peminat yang tersendiri, macam orang yang perlukan iPhone bersaiz kecil tapi power. Tapi Plus, kita dah ada pilihan Pro Max dan juga kita ada pilihan iPhone 14 ataupun iPhone 14 Pro, which is saiz dia tidaklah kecil sangat pun, just nice. Tapi 14 Plus dengan saiz yang besar dan harga yang overpriced. So that's why dalam video kali ini aku nak kongsikan pendapat aku secara peribadi kenapa iPhone 14 Plus gagal dari segi sudut pengguna biasa. Okay? Yang pertama sekali, dan aku pasti korang semua perasan perkara ni berlaku disebabkan oleh tak ada upgrade yang drastik daripada previous model kepada 14 Plus. Kalau kita refer balik dengan apa yang Apple tawarkan, 14 hanya gunakan chip yang sama macam iPhone 13 iaitu A15 Bionic, cuma dia upgrade sedikit saja in terms of GPU. Cuma dari segi numbers mungkin sedikit berbeza. Untuk bahagian rekaan dan juga skrin pun memang tak ada perubahan langsung kalau nak bandingkan dengan iPhone 13. Menggunakan skrin berbentuk notch, masih dengan refresh rate yang rendah iaitu 60Hz, dan design pun memang masih sama, cuma ada pilihan warna yang baru membezakan antara model lama dan juga model yang baru. Dan aku rasa pilihan warna baru tu bukan something yang membuatkan orang teruja untuk beli iPhone 14 Plus. Yes, aku tahu yang Apple masih bagi jugalah features baru pada 14 dan juga 14 Plus yang tak ada pada 13, iaitu action mode, ada setting features baru, and then pada bahagian fotografi dia, kalau diorang ubah at least sedikit saja pada bahagian skrin tu, memang itu adalah antara reason why lah kenapa orang nak upgrade daripada previous model. So that's why iPhone 14 dan juga 14 Plus bukannya pilihan terbaik untuk pengguna iPhone 12 ataupun iPhone 13, tapi aku nampak dia lebih sesuai untuk pengguna iPhone 11 dan juga ke bawah. Dan kalau nak cakap pasal harga, ini adalah reason kedua kenapa iPhone 14 Plus gagal, iaitu harga yang sangat overpriced. So first kali kita tahu yang iPhone 14 Plus masih dengan refresh rate yang rendah dan harga yang mencecah sehingga RM6,200 untuk smartphone pada tahun ni. So aku macam tak boleh brain kenapa setinggi itu harga dia untuk phone yang mempunyai specs yang hampir sama je macam iPhone tahun lepas. So dengan harga setinggi itu membuatkan orang ragu-ragu nak beli iPhone 14 Plus ke nak beli iPhone 14 Pro. Sebab kalau kita nak bandingkan harga antara 14 Plus dan juga 14 Pro, starting price dia memang tak jauh beza sangat. Tak sampai RM1,000 pun, just RM600 saja untuk 128GB. Itu untuk market Malaysia. So that's why kat situ ada pilihan yang aku rasa lebih baik untuk diorang beli Pro berbanding dengan 14 Plus yang tak ada upgrade yang ketara pun, lagi-lagi untuk bahagian skrin, dia punya refresh rate dan juga kamera. Kalau aku sendiri, personally, memang aku lebih kepada Pro. Bukannya sebab Pro tu dia punya size screen kecil, tapi disebabkan oleh hype dia yang memang lebih bagus berbanding dengan iPhone 14 Plus yang biasa tu. Dari segi skrin baru, kamera lebih advance, and banyak lagi features baru yang tak ada pada model basic. Itu kalau kami ambil reference untuk harga jualan di Malaysia. Tapi kalau kita ambil reference harga jualan di US, harga dia beza dalam $100 saja. Kalau convert di Indonesia lebih kurang dalam 400.5. So kat sana memang kalau kita tengok bandingkan antara dua model tu, memang aku rasa kat sana pun ramai akan memilih untuk 14 Pro instead of 14 Plus. Aku rasa pengguna sekarang ni memang lebih bijak memilih smartphone apa yang lebih sesuai dan juga berbaloi dengan harga yang diorang beli. Yelah, harga dah mahal macam tu, dah lebih RM4,000 daripada diorang beli basic model, baik spend dekat
Pro model yang lebih advance dia punya features. Sebab yang ketiga, dan aku rasa ini salah satu kesilapan besar Apple juga, iaitu melambatkan penjualan untuk iPhone 14 Plus berbanding dengan iPhone 14 series yang lain. Aku tak tahu the exact reason kenapa iPhone 14 Plus ni lambat. Antara perkara yang mungkin kita boleh nampak, first, production mungkin slow. Kedua, ini adalah salah satu strategi Apple. Ketiga, mungkin juga adalah disebabkan oleh diorang nak dahulukan dulu model yang demand tinggi. So, bila demand tinggi ni dah habis hype dia, boleh fokus pula dekat model Plus ni. So, itu adalah antara 3 sebab yang boleh jadi kenapa 14 Plus lambat. Tapi, the reason kenapa gagal inilah puncanya juga, iaitu hype untuk 14 Pro dan juga 14 Pro Max tu terlalu overshadow untuk 14 yang biasa. So, bila overshadow 14 biasa ni, orang akan lebih memilih untuk beli Pro ataupun Pro Max walaupun harga dia lebih mahal daripada 14 yang biasa ni. Dan aku rasa dengan kemudahan sekarang ni, kita boleh buat loan, boleh installment apa semua. So, orang akan lebih memilih untuk beli model lebih mahal dan tak kisah untuk spend more walaupun memang tidak berduit ataupun tidak mampu, tapi willing to spend more untuk benda yang hype. So, that's why aku merasakan yang iPhone 14 Plus ni dia dijual di tahun yang salah. Kalau dijual pada tahun 2017, 16, mungkin model Plus ni memang laku keras lah. Even sampai sekarang ni pun stok penjualan untuk model Pro dan juga Pro Max tak banyak, pilihan untuk storage pun memang tak ada. Ada pun kena pre-order, itu pun ambil masa yang lama dalam 2 ke 5 minggu. Itu paling biasa lah untuk kita nak dapatkan iPhone di Malaysia. Aku cuba cari dekat Europe. Even 3-4 Apple Store kat Europe pun memang semua tak ada stok iPhone yang aku nak, iaitu 14 Pro Max 512GB Deep Purple. Mungkin ada, cuma pilihan warna storage tu tak kena dengan cita rasa aku lah. So that's why memang tak banyak stok untuk model Pro ataupun Pro Max di serata dunia sekarang ni. Ada, tapi mungkin lambat sikit lah dia punya stok tu stable. Sama ada production slow ataupun mungkin demand terlalu tinggi untuk model Pro ataupun Pro Max membuatkan dia punya stok tu memang sangat-sangat terhad dan menjadikan resale value lebih tinggi daripada harga jualan sebenar. Even aku tengok untuk 14 Pro Max 1TB boleh cecah almost RM10,000 dekat market Malaysia sendiri masa awal penjualan lah, 1 ke 3 hari macam tu, sebab memang Malaysia tak masuk lagi. Singapura yang dah available dan orang mau masuk jual dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Even sampai sekarang pun actually memang harga yang baru untuk Pro ataupun Pro Max lagi tinggi daripada harga retail. Tapi untuk yang 128 ataupun 256 tu dah nampak lebih stable sikit lah stok dia sekarang kan. Untuk 512 dan juga 1TB aku nampak masih tinggi lagi harga jualan resale dekat market berbanding dengan harga retail. So itu antara 3 sebab yang aku nampak kenapa model iPhone 14 Plus gagal berbanding dengan model Pro dan juga Pro Max. Dan aku nampak 14 biasa pun seakan-akan diambang kegagalan jugalah, memandangkan dia punya upgrade tu memang very mana, tapi still orang beli juga sebenarnya untuk 14 yang biasa. But untuk yang Pro Max tu memang terlalu tinggi lah demand dia, sampai stok pun tak ada sampailah sekarang ni kan. So itu something yang macam aku tak expect juga. Aku ada dua pendapat yang agak funny jugalah. Mungkin Apple boleh lakukan untuk jual 14 dan juga 14 Plus dengan lebih baik dan juga mempunyai demand yang lebih tinggi daripada sekarang ni. So yang pertama sekali, dan aku tak rasa benda ni akan terjadi, iaitu penjualan iPhone 14 dan juga 14 Plus dikurangkan harga daripada biasa. So kita tahu yang 14 Plus mencecah RM6,200, tapi kalau diorang jual iPhone 14 macam 13 mini punya harga dan juga 14 Plus macam 13 punya harga, mungkin iPhone 14 biasa ni akan laku daripada yang kita tengok sekarang ni kan. So harga dia dah makin naik dan juga terlalu mahal untuk sebuah phone yang basic features tu. Tapi tak adalah nak cakap yang iPhone 14 tu adalah sebuah phone yang terlalu teruk sangat pun. Dia okey, cuma harga dia terlalu tinggi untuk dia punya specs dan juga apa yang Apple buat tu, dengan design masih sama, minor upgrade apa semua. So itu benda yang tak mungkin akan terjadi, iaitu harga akan lebih murah. Pendapat aku yang kedua, dan aku rasa benda ni mungkin boleh terjadi dan aku boleh katakan 50% jugalah, untuk next model yang Plus nanti diorang kena gantikan skrin kepada Dynamic Island juga. Jangan gunakan screen notch. Pada bahagian kamera, aku tak rasa orang concern sangat pun untuk pengguna yang memang dah faham model basic ni. Sebab fotografi dan juga videografi yang lebih advance memang diorang fokus pada model Pro saja. Tapi untuk model yang basic ni, kamera dikekalkan tapi upgrade skrin saja pun dah cukup bagus dah untuk iPhone dengan harga setinggi itu sebenarnya. Dan at least untuk tahun depan nanti 15 dan juga 15 Plus mungkin juga akan menggunakan Dynamic Island yang baru. Insting aku kuat mengatakan lah bahawa Apple masih akan kekalkan screen notch pada iPhone SE generasi seterusnya. So guys, itu saja sedikit sebanyak reason yang aku nampak kenapa iPhone 14 Plus gagal, dan pendapat aku macam mana Apple nak buat supaya iPhone 14 dan juga 14 Plus ni lebih laku daripada biasa. Dan aku rasa perkara pertama tu tak mungkin akan terjadi, iaitu kurangkan harga. Tapi perkara kedua tu mungkin boleh jadi tapi bukannya untuk 14. So itu saja untuk video kali ini dan aku harap korang enjoy video ni. Sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.